Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Lydia Yusrina Abdul Ilyas dalam Berita Pagi Sarawak edisi Ahad 26 Februari. Sarawak menyambut baik pendekatan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang memberi penekanan kepada pembangunan prasarana seperti sekolah dan klinik di Sarawak dalam Belanjawan 2023. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg menzahirkan penghargaan kepada Kerajaan Persekutuan atas peruntukan 5.6 bilion kepada Sarawak dalam belanjawan tersebut. Ini yang penting. Bagaimanapun, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari menjelaskan jumlah peruntukan itu sememangnya tidak mencukupi bagi melaksanakan projek pembangunan di negeri ini. Kerajaan negeri memang kita nak membantu rakyat. Kerana kerajaan kita membuatkan coastal road. Ini adalah untuk membantu mereka yang disebut sebagai poverty area. Dengan ada jalan raya, bekalan api, bekalan air, ini saya telah bercakap dengan Perdana Menteri, kita Sarawak akan teruskan. Jadi saya tanya Perdana Menteri, kalaupun Sarawak teruskan, kalau nak beri lagi bolehlah. Kalau nak tambah. Oleh yang demikian, beliau berkata Sarawak akan terus membangunkan negeri ini dengan dana sendiri. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari berkata demikian kepada media selepas lawatan tapak dan taklimat projek pembinaan Jalan Sungai Maung ke Segedup di Kuching. Sementara itu, Kerajaan Sarawak merancang pembangunan sebuah kawasan baru di Kampung Sungai Maung dan Kampung Segedup apabila jalan penghubung di kedua-dua kampung itu siap. Mendedahkan perkara itu, Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata sebanyak 500 lot kediaman akan disediakan di kawasan berkenaan yang disasarkan dalam kalangan penduduk antaranya dari Kampung Kudi. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari menjelaskan projek perumahan tersebut dilaksanakan dalam 2 fasa yang akan dikendalikan oleh Perbadanan Pembangunan Perumahan HDC dan Jabatan Tanah dan Survey. Beliau menambah dengan pembukaan kawasan baru itu kelak, kawasan Sungai Maung dan Segedup akan bertambah besar. Oleh yang demikian, katanya sejumlah 88 juta ringgit diperuntukkan untuk projek infrastruktur asas seperti jalan raya, bekalan air bersih dan elektrik yang dilaksanakan oleh Jabatan Tanah dan Survey. Di samping itu juga, kerajaan negeri dalam kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12 akan melaksanakan projek penyambungan jalan raya dari Kampung Sungai Maung Segedup ke Kampung Sejijak. Kementerian Utiliti dan Komunikasi Sarawak mengalu-alukan peruntukan 5.6 bilion ringgit untuk Sarawak di bawah Belanjawan 2023. Menterinya Datuk Julaihi Narawi dalam kenyataan media berkata Sarawak masih memerlukan peruntukan yang besar untuk pembangunan prasarana utiliti di kawasan luar bandar terutamanya bekalan air. Datuk Julaihi menjelaskan Sarawak memerlukan peruntukan bernilai 19 bilion ringgit untuk mencapai liputan penuh bekalan air memandangkan kawasan negeri yang luas serta bentuk muka bumi yang mencabar. Menurutnya lagi, setakat ini kadar liputan bekalan air di luar bandar Sarawak hanya 67.2%. Sehubungan itu, beliau berharap peruntukan yang lebih besar dapat disalurkan kepada Sarawak untuk memenuhi hasrat kerajaan negeri mencapai liputan penuh bekalan air menjelang 2030. Kementerian Pengangkutan Sarawak berharap agar disalurkan peruntukan 50 juta ringgit daripada 150 juta ringgit dalam Belanjawan 2023 bagi program transformasi perkhidmatan bas henti-henti SBST di Kuching. Menterinya Datuk Sri Lee Kim Shin berkata melalui program SBST itu ia akan membolehkan pihak kementerian menaik taraf perkhidmatan bas di Kuching sejajar dengan inisiatif mempromosikan pengangkutan awam kepada masyarakat. Sarawak akan diberi fair share of the 150 million. Ideally, Kuching should get at least 50 million ringgit from this Stage Bus Support program SBST. Datuk Sri Lee juga memaklumkan perbincangan lanjut akan diadakan bersama operator bas bagi mendapatkan pandangan mereka mengenai program SBST tersebut.
mengenai subsidi perkhidmatan udara berjumlah RM209 juta kepada Sarawak dan Sabah dalam Belanjawan 2023. Beliau berkata ia akan dapat membantu perkhidmatan udara luar bandar di Sarawak. Jelasnya, pengangkutan udara Sarawak merupakan nadi penghubung kepada bandar-bandar utama keluar bandar yang masih belum mempunyai akses jalan raya, terutama di kawasan tanah tinggi dan terpencil, termasuk di bahagian Miri. Bagaimanapun, beliau berkata perkhidmatan udara luar bandar telah lama dilaksanakan di Sarawak yang dikendalikan oleh Mas Wing. Subsidi perkhidmatan udara adalah satu yang telah dilaksanakan lamanya. Dan inilah memang satu yang perlu khasnya untuk kita di Sarawak, di kawasan-kawasan pendalaman dan juga in our highlands, especially in our isolated settlement, itu kawasan-kawasan terpencil, so that people there can be connected in major towns in Sarawak by air connectivity. Dalam pada itu, Datuk Sri Lee juga berharap agar laluan kursi roda juga disediakan di lapangan terbang di Sarawak yang merupakan satu keperluan kepada golongan kurang upaya atau berkeperluan khas. Beliau ditemui pemberita selepas merasmikan Majlis Penyampaian Anugerah Persatuan Renang Amatur Miri di Miri. Kementerian Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan akan terus komited dalam menyediakan lebih banyak program keusahawanan sebagai platform kepada usahawan belia di Sarawak tahun ini. Menterinya Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata ini penting bagi membentuk masyarakat Sarawak yang berfikiran usahawan ke arah menjadi Sarawak sebuah negeri yang maju dan berdaya saing. Datuk Seri Abdul Karim dalam pada itu mengingatkan belia yang berhasrat untuk menceburi bidang keusahawanan agar sentiasa menerapkan semangat jati diri yang tinggi serta sikap tekun dan berdisiplin. Selain itu, katanya sikap mudah berpuas hati dengan kejayaan yang pertama kali dicapai harus dielakkan. Sebaliknya, ia perlu dijadikan sebagai pembakar semangat untuk menggapai lebih banyak kejayaan. Datuk Seri Abdul Karim berkata demikian ketika merasmikan program Youth Entrepreneur Set Up di Kota Semarahan. Kira-kira 300 belia dari sekitar Kota Semarahan menyertai program sehari berkenaan yang bertujuan untuk mendengar aspirasi dalam kalangan usahawan belia dan memberi pendedahan awal kepada mereka dalam bidang keusahawanan. Program berkenaan yang merupakan siri ke-8 memfokus kepada pendedahan mengenai proses pendaftaran lesen perniagaan. Kementerian Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah akan mengembangkan 2 aktiviti yang dapat meningkatkan ekonomi penduduk setempat, khususnya di bahagian Limbang. Menurut Timbalan Menterinya, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail, 2 aktiviti berkenaan ialah pertanian dan pelancongan, memandangkan Limbang merupakan satu kawasan yang strategik dalam mencapai usaha tersebut. Ada 2 aktiviti ekonomi yang boleh kita perkembangkan supaya ianya dapat menjana pendapatan bagi penduduk-penduduk Limbang, iaitu adalah aktiviti pertanian. Itu memang aktiviti semula jadilah yang kita lakukan di Limbang. Dan sekarang kita nak memperkasakan aktiviti yang berasaskan pelancongan agar ekonomi Limbang akan sentiasa bertambah dari masa ke semasa. Dato' Dr. Abdul Rahman menjelaskan pihaknya telah mewujudkan jawatan kuasa pasukan petugas sama ada di peringkat Majlis Daerah Limbang maupun peringkat residen bagi memastikan kedua-dua sektor tersebut dapat dipertingkatkan. Dato' Abdul Rahman menyatakan demikian kepada pemberita selepas merasmikan program Limbang Motor Day 1.0 di Limbang. Beliau yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Bukit Kota memaklumkan program tersebut telah dimasukkan ke dalam kalender pelancongan bahagian Limbang. Jelasnya ini ekoran program tersebut mendapat sambutan luar biasa daripada golongan belia termasuk pelancong dari luar Limbang. Dalam pada itu, Dato' Dr. Abdul Rahman mengumumkan Limbang Motor Day 2.0 akan dilaksanakan penghujung tahun ini.
Hampir 100 orang pemimpin dan ahli Sarakub Induk Dayak Sarawak SIDS dari Bintulu, Kemenang dan Tatau menghadiri kursus kepimpinan ketua-ketua wanita Dayak di Bintulu yang dianjurkan kursi penyelidikan Tan Sri Empiang Jabu Universiti Putra Malaysia UPM yang diadakan 2 hari yang berakhir semalam. Penyandang kerusi Tan Sri Empiang Jabu, Profesor Datuk Dr. Jayum Jawan berkata, kursus itu memberi pendedahan asas kepimpinan kepada wanita Dayak. Kursus ini bertujuan untuk membekalkan pemimpin-pemimpin ataupun bakal pemimpin komuniti di kalangan orang Dayak, orang Iban, bagi memberi mereka tentang adat, apa dia adat, hukumnya dan sebagainya. Itu yang pertama, dan kemudian kedua untuk mendedahkan sistem kerajaan yang diamalkan di negara kita. Kemudian menjelaskan apa dia pemimpin, kepimpinan, kerana dua benda itu penting bagi pemimpin-pemimpin komuniti tadi untuk faham supaya mereka jelas tentang peranan mereka dalam masyarakat, dalam merapatkan masyarakat dengan kerajaan. Profesor Datuk Dr. Jayum berkata, peserta juga turut memberikan ilmu pengucapan awam bagi menyokong keperluan menyampaikan mesej daripada masyarakat atau kumpulan yang diwakili pemimpin-pemimpin wanita itu. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas seminar tersebut di Bintulu. Jelas beliau, kursi Tan Sri Empiang Jabu itu ditubuhkan bertujuan untuk menguruskan latihan seminar penyelidikan tentang wanita Dayak melalui SIDS oleh Pejabat Premier Sarawak bagi tempoh 5 tahun bermula 2019. Sementara itu, pengerusi SIDS Datuk Insinyur Elis Jawan Empakling berkata, program tersebut bagi memperkukuhkan dan membentuk wanita SIDS yang berupaya menjadi pemimpin di pelbagai peringkat dan institusi pentadbiran. So tu nang segi program ke cukup mana negap ke lalu respon lalu nama tu feedback dari bala kaban dan cukup mana bas tentang tu lalu tai ke tanya sida emga mayu meransang ke ulih ke debai ke perambu ke pemansang bala Sarakub Induk Dayak Sarawak. Beliau turut memaklumkan program itu akan diteruskan di Sibu, Miri dan Kuching. Paparan itu tadi mengakhiri berita bagi Sarawak edisi Ahad 26 Februari. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.